Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya minta maaf sebab terpaksa dengan kelas kita pada petang hari ini. Harap semua masih lagi boleh berikan fokus untuk tajuk yang kedua, struktur dan fungsi daun. Okey, so saya dah bagi daripada minggu yang sebelumnya, 2 minggu lepas saya dah bagi nota yang bahagian pertama iaitu struktur daun, betul, daripada struktur luar dan juga struktur dalamannya. Okey, so tadi juga saya dah bagikan yang bahagian 2.2 kalau tak salah saya kan, tentang organ utama pertukaran gas. Okey, so jangan takut bab ni, sebenarnya bab ni dah selalu kita pelajari dah masa form menengah rendah lagi dah pernah belajar tentang daun. Jadi apakah yang specialnya daun ni dalam tumbuhan? Okey, so daun sangat special sebab dengan asbab adanya daun maka adalah oksigen di dalam dunia ni. Tuhan jadikan tumbuhan hijau ni tadi dia menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan oleh semua benda hidup untuk berespirasi. Hatta tumbuhan sendiri pun berespirasi nak guna juga oksigen. Okey, so kita pergi kepada bahagian yang pertama, struktur daun. Tengok gambar ni cantik, indah kan? Daun hijau sahaja. Okay, warna syurga pun Allah Ta'ala declare apa? Warna hijau juga hijau yang macam mana? Wallahualam kan? Yang betul sama dengan hijau di dunia Okay, so sambil-sambil tu kita tengok gambar ni. Okay, yang pertama cuba tengok gambar ni. Ini adalah struktur fizikal daun. Daun biasa. Okay, so you nampak urat daun kan? Urat daun tu sebenarnya rupa-rupanya dalam bahasa saintifiknya adalah berkas vaskular yang terdiri daripada xylem, phloem dan cambium kan. Okay, kemudian dekat sini daripada urat daun kita juga boleh nampak yang besar ni. Apa ni? Struktur nama apa? Okay, yang tu lamina. Struktur lepir tu namanya lamina. Okay, yang kedua ada satu lagi yang kecil di sini, iaitu namanya petiole. Petiole ni dia adalah tangkai kecil yang memegang lamina yang menghubungkan kepada bahagian ranting yang paling kecil dekat bahagian pokok tersebut. Okey, jadi daun ni Tuhan jadikan dia tipis. Kenapa dia sangat tipis? Mesti ada sebabnya. Okey, dan sebenarnya daun juga dia bersifat lusinar. Lapisan-lapisannya tu bersifat lusinar daripada bahagian epidermis. Cuticle tu pun dah lusinar kan. Okey, so ini semua dia tipis untuk membolehkan berlaku fotosintesis pertukaran gas dengan sangat cekap. So apa tu, cahaya juga boleh masuk dengan sangat cekap. Dan juga pertukaran gas tadi boleh keluar masuk dengan sangat cekap. Sebab tu dia punya struktur sangat tipis, lepir laminanya tadi. Okey, jadi apakah perkara asas yang kita kena pelajari dalam topik ini? Okey, so next kita pergi yang ni dulu. Okey, cantik daun ni susunannya tu. Kalau kita tengok betul-betul susunan daun ni, semua daun dia membentangkan permukaannya sebenarnya hampir tidak bertindih antara satu sama lain. Betul? Subhanallah kan? Jadi ini dinamakan susunan mozaik daun. Okey, so kita nak pergi masuk pada bahagian yang lebih dalam lagi. Okey, yang ni ini struktur dalaman daun. Yang tadi tu fizikal yang kita nampak. Yang ni kena guna mikroskop baru nampak. Okey, so kita pergi tengok kepada yang bahagian yang paling luar sekali, iaitu cuticle. Cuticle, this one, layer yang dia lucina, dan dia ada wax dia akan melindungi daun daripada mengalami penyejatan yang melampau. Okey, jadi di bawah cuticle adalah lapisan epidermis. So epidermis ada dua lapis. Daun ni tadi lamina dia tipis, ada bahagian atas, ada bahagian bawah. Jadi yang bahagian atas ni yang ada dia epidermis atas ni biasanya kurang dia punya stoma dan dia lucina supaya membolehkan matahari masuk dengan sangat efisien. Okey, kemudian di bawah epidermis yang atas ni adalah bahagian mesofil. Okey, mesofil saya ingatkan lagi sekali ada dua jenis mesofil. Yang tegak ni, yang first ni, ini adalah mesofil palisade. Manakala yang bulat-bulat di bawahnya pula dan ada rongga di antaranya, dia sangat longgar, tak macam yang atas hampir rapat-rapat. Yang itu dinamakan mesofil berspan.
Okey, kemudian dalam struktur daun ni tadi, kalau kita kerat dia, keratan rentas dia seperti inilah demikiannya. Okey, kita akan menjumpai yang ini. Yang ni apa? Itulah dia berkas vaskular yang ada semua salur-salur pengangkutan nutrien, air dan garam. Okey, so ada xylem phloem dan juga cambium di situ. Then kita pergi kepada yang ni pula, bahagian epidermis bawah daun. Yang mana ada struktur khusus di sana yang bernama gut cell. Sel pengawal yang terdiri daripada dua sel yang berbentuk kacang dan dia dia membentuk lumen, ada satu lubang halus yang dinamakan sebagai stoma. Kemudian di bawah lagi Tuhan jadikan ada lagi lapisan cuticle yang melindungi bahagian daun tu tadi. Atas bawah ada cuticle. Okey, even atas cuticle kadang-kadang ada kita jumpa keadaan yang ada berbulu sedikit kan. Itu semua tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada tumbuhan tu tadi. Okey, so clear struktur fizikal dan struktur dalaman daun secara umum. Okey, so nanti of course dah tahu dia punya label setiap part tu kena tahu fungsi. Semua struktur tu mesti tahu fungsi-fungsinya. Okey, so macam mana nak tahu fungsi? Saya rasa yang you all dah master dekat sini kot, yang bahagian xylem phloem kan. Set kita guna gambar macam ni je. Okey, so kita tengok sini sikit. Okey, saya turunkan gambar saya. Mana nak letak ni? Okey, sini Okey, so kita pergi dekat sini epidermis. Epidermis atas ni, bawah pun sama. Dia berfungsi melindungi tisu mesofil di bawahnya lah. Mesofil berspan tu daripada kemasukan mikroorganisma. Okey, dan dia juga adalah lutsina, bersifat lutsina, maka ia membenarkan cahaya memasukinya dengan sangat mudah, menembusinya pergi kepada bahagian mesofil palisad. Ingat, mesofil palisad dan juga mesofil berspan adalah dua jenis contoh daripada tisu parenkima, tisu asas parenkima. Jadi dia berfungsi melakukan fotosintesis di sini. Dia berwarna hijau kedua-duanya sebab ada kloroplas di dalamnya. Okey, so dah tahu lapisan cuticle tadi apa function dia, epidermis atas, kemudian palisad sel dengan juga bahagian mesofil berspan. Okey. Berbezanya antara yang mesofil berspan dan juga yang palisad ni adalah struktur dia. Yang atas tu tegak, yang bawah tu bulat-bulat dan disusun dalam keadaan longgar. Kenapa dia longgar-longgar ni? Kena ingat sebab dia berhubung dengan lapisan epidermis bawah. Epidermis bawah ni memang Tuhan ciptakan sangat banyak dia punya stoma. Stoma banyak di bahagian bawah daun. Nanti ada soalan tanya, kenapa demikian? Kenapa tak banyak dekat atas? Nanti jawab saya nak jawapan tu. Mengapa stoma ada banyak di kawasan epidermis bawah daun? Huraikan. Boleh? Okey, saya tunggu jawapan awak. Okey, so ada rongga dekat dalam kawasan ni, dia memudahkan pergerakan gas di dalam daun, daun udara masuk dekat dalam liang stoma ni. So dia masuk dekat kawasan-kawasan ni, senanglah nak memasuki ke bahagian yang dikehendaki, yang sepatutnya. Okey. Jadi mesofil berspan dia tetap melakukan fotosintesis. Mesofil berspan tetap melakukan fotosintesis macam mesofil palisad. Ingat je asal kata nama mesofil, ia melakukan fotosintesis. Okey. So, tapi dia yang berspan ni dia membentuk sistem pengudaraan di dalam sel di bawah daun. Kemudian sel pengawal ni pula, mana sel pengawal? Ni dia sel pengawal ni dia bagi terus. Okey, satu kalau keadaan terbuka, satu lagi tertutup, satu lagi keadaan terbuka. Ni nanti ada lagi dalam kita akan huraikan kenapa ada masa ia tertutup, kenapa ada masa ia terbuka. Okey, yang seterusnya dekat bahagian epidermis ni saya kata tadi dia lutsina. Tetapi bila ada bahagian yang terubah suai menjadi sel pengawal,
dia kan melakukan fotosintesis sel pengawal ni, ada kloroplast. Jadi dia juga membenarkan sebenarnya dibuat laluan gas untuk masuk ke kawasan dalam sel dekat daun. Jadi udara tadi boleh keluar dan masuk melalui stoma. Okey, kemudian dekat daun juga tadi, xylem dengan phloem, dah you all dah master kot phloem untuk apa, xylem untuk apa, betul? Okey, so selesai. Ingat urat daun sama dengan cambium salovascular tu, yang mengangkut nutrien, air, garam, mineral. Okey. So selesai struktur dalaman bagi daun. Kita nak masuk bahagian yang selanjutnya, iaitu organ utama pertukaran gas. Okey. Kita stop dulu sampai sini.